inisiatif kerajaan yang telah pun kita ambil, mengambil kira apa yang kita lihat, apa yang kehendaki oleh rakyat jelata. Soal yang rakyat nakkan kerajaan uruskan dengan lebih baik, soal jenayah, soal rasuah, soal pendidikan, soal mendapatkan pendapatan yang tinggi, soal infrastruktur, soal kemudahan pengangkutan awam. 6 perkara pokok sudah diletakkan sebagai NKRA KPI saya dan rakan-rakan dalam kerajaan untuk pastikan ini mesti tercapai. Jadi kita tidak mau ada distraction. Kita mahu supaya rakyat jelata bersama-sama dengan kita, supaya apa yang kita sasarkan untuk kita laksanakan dalam plan transformasi kerajaan ini akan berhasil dalam suatu tempoh yang tidak terlalu panjang. Selepas itu Perdana Menteri menganjurkan lagi, kita jangan duduk dalam keadaan sebegini dan rasa puas hati. Sudah sekian lama negara membangun. Kita sudah maju kalau dibandingkan 20-30 tahun yang lepas. Kita menjadi antara negara ketiga yang dikatakan paling maju di dunia. Tetapi Perdana Menteri rasa tak cukup puas hati. Kerana dia kata sudah sekian lama model ekonomi yang ada di negara kita ini telah berjaya untuk mengangkat martabat rakyat jelata daripada keadaan yang miskin dengan pendapatan yang dikatakan sederhana. Tetapi kita tak puas hati. Jangan kita dikepung, dikongkong, terikat, entrap dalam apa yang disebutkan sebagai pendapatan sederhana. Kita nak move on ekonomi negara kita kepada suatu tahap pendapatan yang lebih tinggi. Maka itu dia anjurkan pembentukan model ekonomi baru. Dan diharapkan dalam model ekonomi baru ini semua rakyat jelata akan dapat faedahnya. Meningkatkan pendapatan per kapita yang sekarang ini $7,500 kepada $15,000 dalam tempoh 10 tahun yang akan datang. Itu sasaran yang telah ditetapkan oleh Perdana Menteri. Mana kenyataan sebegini disebutkan oleh Anwar Ibrahim? Mana disebutkan oleh Lim Kee Siang? Mana disebutkan oleh Khalil Ibrahim? Tak sebut langsung. Dia bukan sebutkan soal kebajikan rakyat. Dia tuduh kita, dia putar belit apa-apa kita. Saya kadang-kadang memikir balik saudara. Saya bimbang satu. Ini gerakan pembangkang ni. Bila sudah mula pertikaikan pelbagai-bagai perkara yang sudah menjadi institusi. Semalam saya pergilah ke istana Kuala Kangsar. Not a big story for me. Dianugerahkan darjah. Tapi yang penting bukan darjah yang saya terima. Saya dengar apa yang telah pun dititahkan oleh Duli Yang Maha Mulia Paduka Sultan Perak yang sudah dilaporkan dalam media ini. Dia menyatakan jarang sekali ketua negara seperti Perak, Sultan Perak mengeluarkan kenyataan sebegitu, rasa bimbang, rasa langsung tidak berkenan tentang apa yang dilakukan oleh pihak-pihak tertentu. Ya pastinya kita faham siapa di kalangan pemimpin-pemimpin yang ada dalam pihak pembangkang yang telah membangkitkan pelbagai-bagai perkara yang boleh menggugat institusi tertentu yang nak mencemarkan nama negara di peringkat dunia. Di Perak, isu soal kerajaan Perak dah beres, dah selesai, mahkamah dah putuskan, tapi PL ahli-ahli Dewan Negeri daripada pembangkang di sana tak senonoh, langsung tak hormat, tak mau terima, macam budak-budak sekolah. Saya cakap cikgu Uri pasal itulah. Macam budak-budak sekolah mentah, tak faham. Jadi saudara, saya bimbang ni. Saya nak sebutkan it is something which I'm concerned about. Bukan kenapa? Kerana kalau trend politik sebegini berterusan dan kita tahu bahawa mereka agak rasa begitu tergugat dengan keadaan-keadaan perkembangan yang sudah agak bertambah baik di pihak Barisan Nasional, maka mereka akan mengambil langkah-langkah yang boleh menjejaskan masa depan negara kita. Soal mempersoalkan perlembagaan negara, soal peruntukan-peruntukan yang telah pun terkandung dalam perlembagaan dijadikan sebagai permainan, dan isu-isu lain telah pun dibangkitkan oleh mereka yang boleh menyentuh perasaan kaum. Perkara ini dengan tidak segan silu dilakukan oleh pihak parti lawan kita. Dan oleh sebab itu saya nak mengajak saudara-saudara di sini memikirkan dengan semasak-masak ini. Sampai pada 25 hari bulan, tidak beberapa malam ataupun hari saja lagi, saudaralah yang akan penentunya. Saya melihat bahawa ada banyak faktor yang boleh membantu kita
dalam kita membuat keputusan ini. Satu, kita letak calon kita yang terbaik. Mana dia calon kita? Saya tengok dia, bila dalam televisyen dia cerah sikit. Dia pakai make up. Saya duduk tadi makan dengan anak saya di rumah. Dia kata, itu ya Kamlan Hasan. Saya duduk dalam televisyen, saya dengar dia bercakap bagus dalam Astro Arwani, debat dan sebagainya. Very confident man, ada ilmu, ada kemahiran, bijak berbicara. Dan saya tak payah sebut apa, pasal dia sebelum dipilih jadi calon, saya sudah cek dia depan dan belakang. Everything's alright, no problem. Calon kita, good man, clean. Dia kata dia tak merokok. Betul kan? Tak minum. Dia tak minum, dia kata biasa suam je. Saya tadi itu pasal pihak sana sekarang dia sedang terkial-kial lah. Macam mana tepis kita. Saya tak sebutkan, saya media yang sebutkan ya. Soal calon kita dekat sana. Soal apa saya tak payah sebut. Nanti orang kata saya pergi secara peribadi. Tak mau sebut. Ada pemberita tanya saya waktu hari pertamaan calon hari itu. Dia kata, Tan Sri, ini soal Barisan Nasional dan lain-lain itu penting. Tapi calon itu bagaimana? Dia punya perwatakan, dia punya moral, akhlak itu penting tak? Saya kata tentulah penting. While the party is important, but also important is this guy. Dia mesti adalah seorang yang bercakap benar. Dia tidak mengamalkan perbuatan-perbuatan mungkar. Kalaupun yang small vices is quite normal. Membuat sesuatu yang dilihat sebagai immoral, membuat sesuatu yang dianggap bercanggah dengan agama. Kerana yang kita nak pilih ini pemimpin. Kita bukan pilih sembarangan orang. Kita nak pilih orang yang kita boleh percaya, orang yang kita tahu bersih, yang boleh meneruskan agenda pembangunan yang kita kehendaki. Jadi kita tak boleh letak orang sembarang. Sebab itu sebelum kita putuskan siapa nak jadi calon di Hulu Selangor, saya terlibat langsung dengan Perdana Menteri. We have to scrutinize. Kita cakap dengan sesuatu baik dulu. Kita kata kita kena cari calon yang baik. Calon ini nak duduknya kat mana? Rawang. Where is Rawang? Very close by. Nak kirakan dulu sebelum kawasan ini disepadankan sebelah, Rawang is Hulu Selangor. So jadi faktor anak tempatan, tak ada masalah. Born and bred in Selangor, dilahir dan dibesarkan di Selangor, bukan daripada Kelantan. Elok dia bukan orang Kelantan pun. Saya tidak ada cakap sesuatu tentang orang Kelantan, tapi saya kata bukan orang luar, tapi di sini. Dan dia mudah. Saya tengok dia naik basikal tadi. Dia pergi ke dapur-dapur lawan makcik menziarah orang meninggal dunia, jenazah. I mean, this is a leader that we want to pilih. Dan dia boleh turun ke bawah. Dia pun tak tahu apa hidup-hidup mewah. Dia tahu bagaimana zaman susah. Jadi kita sebahagian besar di Hulu Selangor ni, kita tahu profil rakyat kita di sini bukanlah semuanya berada. Tetapi dia sebagai wakil nanti terpilih, dia mesti faham apa tanggungjawabnya, mesti turun ke bawah, dengar. Dia bagi dia punya tempoh untuk sampai pilihan raya yang ke-13 yang akan datang. Saya tak bagi dia tempoh macam itu. Dia kata kalau saya tak bekerja ni, tuan-tuan jangan pilih saya lagi. Dia pandai-pandai buat cakap begitu. Tapi maknanya dia nak menunjukkan komitmen dia. From the day that he will be appointed as wakil rakyat pada 25, bermakna pada 26 dia tak boleh tidur, dia terus jalan kerja sampai ke bawah.